Bermakna di sini okey. Okey, di sini bermakna tardud kalau lawan dengan istiqamah, maknanya dia melakukan sesuatu itu tidak secara berterusan. Maknanya kadang-kadang dia buat, kadang-kadang tak buat langsung. Itu bezanya. Bermakna tadi, kalau dikatakan dia tidak tetap pendirian, ragu-ragu atau teragak-agak, maka itu boleh ni lagi. Tapi kalau misal kata tidak istiqamah ini, bermakna dia kadang dia buat, kadang dia tak buat. Kenapa? Disebabkan tidak tetap pendirian dia. Okey, jadi itu makna makna tardud. Okey, baik, kita tengok ciri-ciri tardud. Okey, orang yang ada ciri tardud tidak tetap pendirian dan tidak mempunyai pegangan dalam hidup. Maknanya apa? Tidak tetap pendirian dan tidak mempunyai pegangan dalam hidup. Apa yang dimaksudkan pegangan dalam hidup? Okey, kalau sesuatu itu kita pegang, maknanya dia akan tetap berada di pegangan kita. Contohnya kalau kita pegang pen. Okey, kita pegang pen, kita nak gunakan untuk menulis, maka pen ini adalah pegangan kita. Kita gunakan pen semasa nak menulis. Tetapi kalau kita tak pegang, pen tu kadang-kadang berada di hujung jari saja. Jadi ini tidak dianggap sebagai pegangan. Jadi bermakna kita tak boleh nak guna, kita tidak menggunakan tersebut dalam pegangan. Jadi samalah maknanya pegangan dalam hidup ini. Kalau dalam hidup kita, kita pegang pada sifat istiqamah, pada sifat sentiasa melakukan perkara itu secara berterusan, secara tetap, maka itu adalah pegangan kita, pegangan hidup kita. Kalau misal kata, contohlah pegangan hidup kita adalah kita menitik beratkan kebersihan sebagai sebahagian dari iman. Kebersihan itu memang sebahagian dari iman, maka kita pun jadikan ianya sebagai suatu pegangan hidup. Sentiasa nak bersih. Tetapi kalau misal kata kebersihan itu bukan menjadi pegangan dalam hidup kita, maka kita tak fikir pun tentang kebersihan. Kita buat lebih kurang saja. Tiap-tiap hari sepatutnya kalau kita bangun awal, kita mandi, kemudian kita solat dan kemudian kita sarapan pagi, maka itulah pegangan kita. Sebab apa kita nak bersih tiap-tiap pagi. Terlebih-lebih lagi kalau kita nak ke sekolah. Tapi kalau nak pergi sekolah pun, macam sekarang tak pergi sekolah, tapi kalau misal kata bulan 9 ini, antum akan ke sekolah semula, insyaAllah, maka tiap-tiap pagi bangun, mandi dulu untuk nak membersihkan diri. Okey, membersihkan diri dengan cara mandi sebelum mai ke sekolah. Okey, itulah pegangan kita. Okey, tapi kalau misal kata kebersihan ini tidak menjadi pegangan kepada kita untuk hidup ini, maka kita tak akan fikirlah tentang nak mandi ke, nak berus gigi ke, nak berwuduk ke, nak bersolat ke, maka itu tidak menjadi pegangan hidup kita. Maka itu dinamakan sebagai orang yang tidak tetap pendirian. Okey, ia tiada mempunyai pegangan dalam kehidupan. Okey, dia tidak tenang dan gopoh-gapoh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, maknanya kalau yang dimaksudkan dia tidak tenang dan gopoh-gapoh. Tidak tenang ini maknanya serupa macam duk fikir, dia fikir ni tiba-tiba kena buat macam tu dan dia pun rasa tak tenang. Katakanlah macam hari ini ada kelas akhlak pukul 8.30. Maka dia tidak menjadikannya sebagai suatu yang sering dilakukan, maka dia rasa tak tenanglah macam mana nak bersiap untuk kelas. Tiada persediaan langsung untuk kelas. Pukul 8.30 masih tak bersedia lagi dan akhirnya apa akan berlaku? Dia akan jadi gopoh-gapoh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Walaupun sekarang ini musim PDPR, pembelajaran di dalam talian berada di rumah,
Tetapi tidak semestinya antum tidak bersedia. Contohnya macam masuk kelas ni mesti ada persediaan, buku kena ada, alat tulis pun kena ada, buku tulis pun kena ada, dan juga peralatan untuk melakukan PDPR. Contohnya handphone ke, laptop ke, komputer ke. Jadi semuanya perlu ada sebagai persiapan. Tetapi kalau misal kata dia tidak siap semua tu, nak masuk kelas dah ni, sepatutnya pukul 8.30 nak masuk kelas, tapi dia tak bersedia apa-apa, maka dia akan jadi kupuh gapah. Jadi hati dia tidak akan merasa tenang sebelum dia masuk ke dalam kelas. Okey, itu dinamakan tidak tenang dan tergopoh gapah apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Baik, kita tengok seterusnya. Orang yang mempunyai sifat tardud seperti sehelai bulu ayam. Dia seolah-olah macam sehelai bulu ayam yang ditiup oleh angin. Bulu ayam ini ditiup oleh angin, terawang-awang ke sana kemari mengikut tiupan angin. Okey, ini yang sifat yang kedua. Ciri yang kedua ini adalah berkenaan dengan sifat tardud menyerupai ataupun dimisalkan ataupun dicontohkan sebagai bulu ayam atau apa-apa sajalah yang ringan. Contohnya lah kita kata kapas ataupun kabu. Semua ini adalah benda yang ringan. Benda yang ringan seperti kapas dan kabu, apabila kita carikan sedikit, maka kita biarkan, maka ia akan dihembus oleh angin. Kat mana dia pergi? Dia bukan pergi ke satu tempat, tapi dia akan pergi ke merata-rata tempat. Tidak tetap di mana yang nak dihembuskan. Dia hanya ikut angin. Kalau angin pergi ke depan, maka ke depanlah ia. Tapi kalau angin naik ke atas, dia pun ikut ke atas. Kalau angin pergi ke kirilah dia, dan apabila angin ke kanan, maka ke kananlah dia. Dia bukan mengikut satu arah yang tetap. Ketetapan tidak ada pada arah dia. Jadi dia tak tentu arah lah kalau kita kata dalam bahasa mudah kita, bahasa Melayu ni. Okay, dia tidak tentu arah. Jadi macam apa nama bulu ayam yang ditiup oleh angin. Okay, terawang-awang, maknanya dia duduk di atas, tak duduk di bawah. Tapi kadang-kadang duduk bawah agaklah. Bila tak ada angin, dia turun ke bawah, turun ke tanah. Tapi bila ada angin, dia akan terbang. Terbang ke mana? Tidak tahu ke mana perginya. Okey. Baik, seterusnya. Peribadi dan jiwanya kotor. Okey, peribadi dan jiwanya kotor dan senang dipengaruhi oleh orang lain. Okey. Peribadi, apa maksudkan peribadi? Maknanya peribadi inilah apa ciri-ciri yang ada dalam diri dia. Peribadi dia, katakanlah dia seorang yang berdisiplin. Dia seorang yang selalu berpakaian kemas. Peribadinya dia seorang yang selalu suka membantu. Peribadinya dia seorang yang taat kepada ibu bapanya. Itu boleh juga dikatakan sebagai akhlak dia. Okey, peribadinya dan jiwanya kotor dan senang dipengaruhi oleh orang lain. Okay. Jiwa pula macam mana? Jiwa ini adalah apa yang ada dalam diri kita. Dalam jiwa kita ni orang tak nampak. Dan jiwa kita tak nampak, tetapi peribadi nampak. Kalau misal kata kita tengok seorang tu, peribadinya tidak berdisiplin, maka kita akan nampak dia selalu melakukan perkara-perkara yang menjengkelkan. Macam pelajar sekolah lah, kalau misal kata dia mempunyai peribadi yang tidak elok, maka dia akan dalam kelas dia selalu buat bising, tak mau buat kerja sekolah, tak mau dengar kata guru, ya, dan suka bermain-main dalam kelas, maka itu dinamakan sebagai peribadi dia. Kita nampak. Tetapi kalau jiwa ini tidak nampak dalam diri kita. Dia tidak digambarkan secara jelas. Jadi kalau jiwa ni kita tengok seorang yang jiwa yang tidak tenang, maka kita tengok, kita pun tak tahu kadang-kadang tu dalam diri dia apa yang berlaku. Kita nampak dia macam okey, tapi rupa-rupanya tidak okey.
Macam sekarang ni kan, jiwa manusia seluruh dunia sedang mengalami orang kata perubahan yang ketara. Jiwa manusia sudah menjadi kucar-kacir. Banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Apabila berlaku gangguan jiwa, maka kemungkinan dia akan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan mudarat kepada diri sendiri, kepada orang yang paling dekat dengan dia dan juga kepada masyarakat. Okey, kalau kepada diri dia sendiri tak apa lagi lah. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Tapi kalau dia mendatangkan kesukaran kepada ahli keluarga ataupun ahli masyarakat, maka kesannya lebih teruk. Contohnya macam ni lah. Sekarang ni zaman pandemik COVID-19 ini, ramai orang yang kehilangan pekerjaan, ramai orang yang kehilangan pendapatan. Jadi apa yang berlaku, jiwanya menjadi sangat tidak tenang, mengalami kekacauan dan kemungkinan dia akan menyebabkan dia melakukan perbuatan yang boleh merosakkan diri dia ataupun mengambil nyawanya sendiri, macam orang lain ni bunuh diri. Dia nampak murung. Dia jadi murung. Kadang-kadang kita tak nampak pun. Kita nampak macam dia biasa. Tapi rupa-rupanya jiwanya sedang mengalami kekacauan. Okey. Itu tak nampak dalam diri. Peribadi nampak tetapi jiwa tidak nampak. Okey, baik. Selalu macam mana ni? Dan senang dipengaruhi oleh orang lain. Okey, maknanya beginilah. Kalau dia punya jiwanya kotor, maka orang nampak dia ni senang nak dipengaruhi. Siapa yang nampak senang untuk mempengaruhi? Sebenarnya syaitan selalu memerhatikan kita. Syaitan ni dia tidak pernah duduk diam. Dia tak pernah tidur, dia tak pernah rehat, langsung tidak rehat, tapi dia sentiasa bekerja sepanjang masa. Sebab apa? Sebab dia sudah pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan iblis ataupun syaitan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan dia kekuatan dan juga usia yang panjang untuk dia menghasut manusia, mempengaruhi manusia. Jadi dia tak pernah rehat lah. Dia bekerja 24 jam, 7 hari, 12 bulan. Sentiasa lah. Waktu tidur pun, kita tidur, syaitan tidak tidur. Sebenarnya dia akan mempengaruhi kita sepanjang masa. Okey. Jadi orang yang berjiwa tardud ini, bersifat tardud ini, jadi peribadi dan jiwanya kotor. Kotor sebab apa? Dia tidak melakukan sesuatu perkara secara istiqamah. Istiqamah ini maknanya perkara yang baiklah, amalan yang baiklah, bukanlah maksiat. Jadi kalau peribadi dia tu tak elok, jiwanya juga tak elok, maka kotornya jiwa dan pribadinya itu akan digunakan kesempatan oleh syaitan untuk pengaruh dia supaya melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Begitu juga dengan manusia. Manusia pun macam tu juga. Kadang-kadang manusia ni bersifat macam syaitan juga. Dia pengaruh orang. Apa yang tidak baik, itu yang disuruhnya. Apa yang elok, dia tak mau suruh. Macam kita keadaan sekarang ni lah. Orang yang nak ajak pergi semayang ni tak ramai. Tapi orang yang nak mengajak melakukan perkara-perkara yang lara. Lara ni apa? Perkara-perkara yang sia-sia. Ataupun mengajak melakukan perkara-perkara maksiat. Maksiat ni apa? Yang mendapat dosa. Okay, jadi amalan baik ini mendapat pahala. Lara ini sia-sia, tak dapat apa-apa. Dan maksiat ini mendatangkan dosa. Itu beza tiga perkara. Perkara yang baik, amalan yang baik, amalan lara dan juga maksiat. Okay, jadi selalunya manusia ni, kadang-kadang manusia yang bersifat syaitan ini, dia suka mempengaruhi orang lain untuk melakukan perkara-perkara maksiat juga. Macam boleh beritahu, yang nak ajak semayang ni tak ramai. Tapi yang nak ajak melakukan maksiat ni contohnya mencuri lah, contohnya menipu, mengumpat, mencuri, mencerca orang lain, itu ramai.
Bukan di kalangan orang lain tapi di kalangan kita sendiri. Kadang-kadang dalam kelas, antum dalam kelas suka sangat mengejek kawan yang lain. Mengejek yang macam mana? Kadang-kadang mengejek nama, kadang-kadang mengejek sifat dia. Kalau dia seorang yang kecil, kata orang kecil sangat. Orang yang rendah kata pendek. Orang yang gemuk katakan gemuk sangat. Jadi mengejek dan mencerca. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun tapi dia cerca, iaitu dia caci nama sendiri, nama kawan dia tu. Kadang-kadang dia caci nama bapa atau mak. Tapi selalunya dia akan mencerca dari segi nama ayah lah kan. Muallim selalu perhatikan kalau dalam kelas tu ada ramai orang suka mengeji ataupun mengejek nama ayah kawan. Entah pasal apa dia nak ejek pun, muallim pun tak pasti pasal apa. Pasal apa dia nak apa nama mengungkit-ungkit nama bapa kawan dia. Sedangkan tak ada apa salah pun pada nama tu kan. Nama itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa nak diejek? Okey. Kadang-kadang dia caci kawan dia dari segi kekurangan. Kekurangan mungkin dia seorang yang tak handsome ke, tak lawa ke. Masa tak habis lagi. Masa pukul 9.30. 8.30 hingga 9.30. Tapi kalau rasa nak keluar pun tak apalah, leave pun tak apalah. Siapa yang rasa masa dah cukup, okey boleh leave. Ada kelas ke? Ada kelas lain ke? Siapa dia? Siapa dia tu? Siapa dia? Muallim mana? Siapa dia muallim mana tu? Bahasa Arab? Baik. Okey, mungkin ada kot ada masalah apa-apa, dia mungkin ada appointment nak pergi hospital. Okey, tak apalah. Muallim nak sambung sampai pukul 9.30 lah. Ada lebih kurang 23 minit. Okey, tak habis ke ni? Okey, baik. Jiwa yang kotor ini senang dipengaruhi oleh orang lain, termasuklah oleh syaitan juga. Okey. Orang ini juga tidak cergas. Apa makna cergas? Kalau misal kata pribadi dia tak elok, dia punya istiqamah tiada, maka dia bukanlah seorang yang cergas. Cergas ni maknanya dari segi fizikal, dari segi fizikal dan juga dari segi mental. Kedua-duanya dianggap sebagai kecergasan. Cergas macam mana? Seorang yang cergas mentalnya adalah seorang yang selalu dia memikirkan untuk melakukan penyelesaian. Dia fikir macam mana nak selesaikan sesuatu masalah, macam mana nak menyelesaikan sesuatu kesulitan, maka dia fikir. Dia menggunakan akal dia yang cergas. Cergas macam mana? Contoh macam antum belajar matematik lah. Matematik ini memerlukan kecergasan minda untuk menyelesaikan sesuatu masalah matematik. Contohnya masalah bahagi macam mana nak kira sempuang. Okay. Itu semua memerlukan kecergasan minda. Kalau seorang yang mempunyai minda yang cergas, maka dia akan dapat menyelesaikan soalan-soalan. Tapi kalau seorang yang minda dia tidak cergas, maka dia fikir macam mana lah. Macam mana nak selesai, macam mana nak selesai, tapi tak fikir untuk nak menyelesaikannya. Dia dia fikir nampak susah. Maka itu bukanlah suatu sifat menunjukkan kecergasan minda. Begitu juga kecergasan dari segi fizikal. Seorang orang yang begini sifat dia, sifat tardud ini juga tidak cergas dari segi fizikal. Dia nampak mandom. Tak ada mandom. Mandom, duduk saja, tak bergerak. Kalau orang lain buat kerja, maka dia akan duduk. Misal kata dalam kelas antum diberikan tugasan masing-masing untuk jadual tugas,
sampah, buang sampah, lap cermin, lap meja, kemudian padamkan, uh, bersihkan papan putih. Itu adalah antara tugas-tugas. Tapi kalau seorang yang tidak cergas ni, dia duduk. Orang lain buat kerja, dia duduk saja. Ataupun kerja kelas. Kerja kelas ataupun kerja dalam kelas yang diberi oleh muallim atau muallimah, maka dia akan duduk tunggu, tak cergas. Duduk saja, tak mau buat kerja. Itu juga dinamakan fizikal yang tidak cergas. Ataupun di luar kelas, masa PJ, masa pendidikan jasmani, orang lain contohnya bermain, apa-apa yang diberikan oleh guru PJ, contohnya main bola ke, main netball ke, berlari ke. Tetapi seorang yang tidak cergas ni, dia kalau boleh dia nak duduk, duduk saja. Tengok, duduk dan tengok. Dalam minda dia pun tak bergerak apa. Dia duduk angan-angan saja. Itu tidak dimakan sebagai seorang yang cergas. Dan akhir sekali kita tengok, dia sanggup dihina, tidak sanggup menghadapi kesusahan, dan hidup kucar-kacir kerana selalu melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan menerima apa juga yang boleh memuaskan nafsunya. Okey, baik, kita tengok di sini. Kita tengok sedikit demi sedikit. Dia sanggup dihina. Apa makna sanggup dihina? Maknanya kalau orang kata kat dia pun buat tak tahulah. Tapi orang kata kat dia ini bukanlah orang mengejek-ngejek saja, tetapi orang menghina dia ini mungkin dari segi dia punya dia punya sifat tidak cergas dia. Katakanlah contohnya, dia seorang yang duduk saja, duduk dalam kelas, duduk tak buat apa. Tapi kawan-kawan duk marah lah. Kata siapa tak buat ni. Contohnya sampah penuh di lantai, tapi dia tak buat apa, duduk saja. Dia dihina ataupun dimarah oleh kawan, dia pun tak buat apa, sanggup, dia pergi lah. Kawan nak kata apa pun kata pergi lah. Yang penting dia nak duduk saja. Okey, itu maknanya dia sanggup dihina. Ataupun misal kata di luar kelas, apabila ada PJ, maka diadakan perlumbaan, buat kumpulan, 4 kumpulan, kita berlumba, contohnya berlumba bawa bola, bawa timbang bola sambil berlari, tukar. Hujung sini ke hujung sana, tiba-tiba ada seorang ini yang tidak cergas ataupun tidak, orang kata dia terdut, dia ragu-ragu, teragak-agak, tidak tetap pendirian, maka dia pun tak buat pun. Dia, orang bagi bola kat dia, dia pun duduk saja ataupun dia buat pelan-pelan je. Maka itu akan mendatangkan kemarahan oleh kawan-kawan dia, menyebabkan dia dihina. Tapi kalau jenis orang tertut ni, dia sanggup, tak tahu apalah, apa pun. Bukan nak merosakkan diri dia, dia kata kan. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, dia akan merosakkan grup dia tu, kumpulan dia tu. Okey, kesepakatan antara kumpulan dia, kerjasama antara kumpulannya akan terjejas. Okey, kemudian tidak sanggup menghadapi kesusahan. Okey, tidak sanggup menghadapi kesusahan. Ini adalah satu sifat ataupun satu keadaan yang ini susah ni, parah ni kan. Tidak sanggup menghadapi kesusahan ataupun dugaan. Macam sekarang lah, zaman pandemik ini, seperti yang Muklim beritahu, kehilangan pekerjaan dan juga kurangnya pendapatan menyebabkan seseorang itu dia rasa rendah diri, akhirnya dia menjadi murung dan akhirnya dia sakit jiwa dan kemungkinan akan memudaratkan diri dia atau menyebabkan kematian. Itu maknanya seorang yang tidak sanggup menghadapi kesusahan. Maknanya dia nampak kata, susah. Sedangkan sepatutnya sebagai seorang yang beriman dengan qada dan qadar Allah, maka dia akan sentiasa merasakan bahawa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah nak uji kita, Allah nak tengok kita macam mana. Ini kita, kalau kita kata, oh ujian saja, ataupun kita, oh cubaan. Kalau antum tengok cerita, apa nama tu, pendekar, pendekar Bujang Lapuk. Pendekar Bujang Lapuk itu, anak kepada pendekar Mustar itu dilarikan oleh perompak apa, penjenayah lah. Dilarikan oleh penjenayah. Tetapi bila lalu depan mereka, mereka kata, cubaan, cubaan. Tak buat apa, dia api. Jadi, tapi kalau orang yang dia bersifat cergas, dia akan bertindak untuk menghalang. Kita jadikan semua ini sebagai cubaan. Kalau orang yang tahu kata ini cubaan, maka dia akan sanggup untuk menghadapinya. Okey. Tapi kalau orang yang enggak, hanya sekadar ini adalah hanya mainan saja dan tidak mendatangkan apa-apa faedah, maka itu akan menjejaskan diri dia. Okey. Jadi macam itulah maklum beritahu. Dalam keadaan sekarang, orang yang mengalami kesusahan ini, kalau dia bersabar dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha juga untuk mengatasi kesukarannya, maka insya-Allah Allah akan bantu. Tetapi kalau dia putus asa, maka itulah pengakhirannya adalah pengakhiran yang tidak baik. Okey. Baik, kita tengok. Dan hidup kucar kacir. Dan hidup kucar kacir. Apa yang dinamakan kucar kacir? Kucar kacir ni macam contohnya macam dalam kelas lah. Dalam kelas antum, kalau kelas kucar kacir ni maknanya kalau tak ada guru dalam kelas, apa antum lakukan? Masing-masing punya hal. Ikut suka. Bila guru tak masuk, setengah jam lah, setengah jam sahaja katalah. Kalau tak masuk dalam kelas setengah jam saja, apa yang akan berlaku? Masing-masing akan buat ikut suka sendiri. Ada yang berlari-lari, kejar kawan, ada yang menyanyi-nyanyi, ada yang menjerit-jerit, ada yang sindir menyindir, cek mengejek, bergaduh, ganggu kawan, kawan yang tengah buat kerja, dia kacau, dan macam-macam lah. Itu yang dinamakan kucar kacir. Hidup kucar kacir begitulah. Itu baru dalam kelas, bukan dalam kehidupan sebenar. Macam sekarang ni, kalau misal kata keadaan COVID-19 ini menyebabkan ramai orang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, sumber kehidupan pun hilang. Apa akan berlaku kalau dia tidak berserah pada Allah? Maka dia akan melakukan kekacauan. Macam di setengah-setengah negara itu, apabila kerajaan mereka tidak membantu mereka dalam menghadapi suasana getir selama semasa pandemik ini, mereka tak ada makanan, mereka tak ada bantuan kesihatan, maka apa berlaku? Mereka akan pergi ke kedai-kedai, mereka akan samun kedai bila berlaku macam tu. Itu dinamakan kucar kacir tu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ini di Malaysia tidak berlaku sedemikian. Orang-orang yang menghadapi masalah ni pun mereka cuba untuk meminta bantuan kepada orang lain. Tapi setengah pula tu mereka tak minta bantuan, tetapi bila ada orang-orang rakyat-rakyat yang prihatin, mereka kenal pasti orang ini susah, maka mereka akan sampaikan bantuan. Okey. Jadi masyarakat tidak menjadi kucar kacir. Tapi kalau kehidupan yang kucar kacir ni, macam-macam lah yang akan berlaku. Kadang-kadang kecurian, kadang-kadang kematian, pembunuhan dan sebagainya. Menjadi porak-poranda. Tengok seterusnya. Apa yang berlaku ni, dia sanggup dihina, tidak sanggup menghadapi kesusahan dan hidupnya kucar kacir kerana selalu melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan menerima apa juga yang boleh memuaskan nafsunya. Apa maksudnya? Selalu melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ini yang terfahamlah. Selalu melakukan perkara maksiat, bukan melakukan perkara ibadah atau perkara yang mendatangkan pahala dan juga kebaikan kepada orang lain. Tapi dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik, iaitu menyebabkan
kesukaran kepada diri dia sendiri, kesusahan kepada keluarga dia juga, dan juga uh, kucar-kacir dalam masyarakat. Kalau dia selalu melakukan perkara-perkara yang mendatangkan maksiat itu, dosa kepada dia sendiri, menyusahkan orang, menyusahkan keluarga sendiri. Okey, itu dinamakan dia selalu melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kerana apa? Berpunca daripada sifat tardud tadi. Tidak tetap pendirian, ragu-ragu, teragak-agak. Bila berlaku sifat tardud itu, maka dia akan melakukan banyak perkara-perkara yang tidak baik. Okey, dan akhirnya dan menerima apa juga yang boleh memuaskan nafsu dia. Okey. Peranan nafsu ini adalah sangat orang kata besar kesannya. Jadi kalau kita hanya mengikut nafsu saja, maka banyak kesusahan, uh, dosa akan dilakukan. Baik. Boleh nak ulas sedikit tentang nafsu. Dan apakah itu nafsu? Nafsu itu adalah makhluk Allah juga. Allah yang ciptakan nafsu. Dan setiap manusia, setiap makhluk mempunyai nafsu. Allah jadikan makhluk ini, kita manusia mempunyai nafsu dan mempunyai akal. Allah cipta malaikat tanpa nafsu, hanyalah akal semata-mata. Allah cipta haiwan tanpa tanpa akal tapi ada nafsu saja. Itu maknanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sangat sangat ni sempurna lah kan. Maknanya kita ni diberi pilihan sama ada untuk melakukan perkara yang mendatangkan pahala atau melakukan perkara yang mendatangkan dosa. Jadi Allah bagi pilihan, kalau dapat pahala boleh masuk syurga. Kalau dapat dosa akan masuk neraka. Jadi Allah bagi pilihan lah. Bukan Allah tak bagi pilihan. Bukannya maknanya Allah kata aku suka, tidak. Allah kata aku memberikan kamu nafsu dan akal supaya kamu dapat berfikir manakah yang baik, manakah yang tidak baik. Jadi buat pilihan. Kalau nak masuk syurga, buatlah benda yang baik. Kalau sanggup masuk neraka, tak apa, tak payah buat benda baik. Benda yang tidak baik, yang mendatangkan dosa. Jadi itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Bukan tak ada pilihan. Dan daripada para rasul, para nabi juga itu diberikan panduan-panduan kehidupan. Bukannya Allah tak hantar siapa-siapa. Kalau Allah tak hantar siapa-siapa, memanglah manusia ni akan ikut suka dia. Tetapi Allah berikan nafsu ini berserta dengan akal. Okey. Tapi kalau kita tengok pada malaikat, malaikat ni dia tiada nafsu. Apa saja yang dilakukan oleh malaikat ini adalah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia nak membantah. Allah suruh buat A, A lah dia buat. Allah suruh buat B, B lah. Dia tiada nafsu untuk melakukan sebaliknya. Tetapi bagi haiwan, berbeza pula haiwan. Allah tak bagikan dia akal. Allah hanya bagikan dia nafsu sahaja. Mana apa jadi? Haiwan ni kalau kita tengok, contohnya macam lembu lah. Tengok lembu. Yang Maklim kat depan tepi rumah Maklim ni ada pokok-pokok. Pokok-pokok apa nama, pokok-pokok pisang lah. Maklim nak tunjuk lah. Pokok-pokok pisang yang Maklim tanam. Okey. Pokok pisang yang Maklim tanam di atas ni. Di tepi bukit lah. Dalam keadaan Alhamdulillah subur, tumbuh elok. Tapi kalau misal kata ada haiwan, lembu main kacau, habislah pokok tu. Itu Maklim nak kaitkan dengan haiwan. Haiwan ni apabila diberikan hanya nafsu, habis semua pokok. Tak peduli dah pokok, siapa punya pokok, dia akan makan habis. Kalau Maklim tanam hari tu, Maklim tanam pokok apa nama, pokok nyok, pokok kelapa. Bila mai lembu, habislah dia ragut. Dia makan habis pucuk-pucuk nyok tu. Begitu juga pokok pisang tu. Pokok pisang tu pun dia makan juga pucuk-pucuk. Adakah sebab dia apa nama,
Tahu ke tak tahu kah? Sebenarnya sebabkan dia tak tahu, dia tak pedulilah, dia tak peduli sama ada ini boleh ke tak boleh. Tapi manusia ini diberi akal, diberi nafsu buat pilihan. Haiwan diberi nafsu saja, dia buat, dia nak makan, dia makan, dia suka. Kecuali kalau kita hambat dia, barulah dia lari. Selagi kita tak hambat dia, selagi itulah tidak lari. Okey, baik. Kita sambung pula. Contohnya macam apa nama haiwan lain. Sekejap. Mak boleh nak tengah rakam ni.